Sing. Ah, selamat datang ke Akademi Latihan Wyckoff. Biar saya tarik kata, oke. Sudah lama saya memuat naik mana-mana video. Baru-baru ini saya telah memberikan beberapa percuma selama seminggu atau lebih dan objektif utama di sebalik pemberian percuma itu ialah dapat beberapa pelajar seperti beberapa peniaga yang mau dan yang meminta percobaan seperti itu untuk menilai sama ada pasaran, sama ada alat yang saya bangunkan berdasarkan Wyckoff adalah terpakai dan cara menggunakannya. Jadi saya telah menggelarkan perdiktaran, tetapi adakah saya tidak seperti saya ditahan dalam banyak aktivitas, jadi disebabkan itu saya tidak dapat menggelarkan sebarang video cara menggunakannya. Jadi pada asasnya apa yang berlaku, apa yang telah berlaku. Saya telah mengeluarkan banyak versi, penunjuk seperti versi semasa saya Piala 2 dan yang baru-baru ini saya bangunkan begitu, dan satu lagi permintaan yang saya dapat daripada mana-mana pelajar ya adalah satu lagi permintaan yang saya dapat daripada pelajar itu adalah untuk menyukai ramai peniaga yang menggunakan ramai pelajar menggunakan versi percuma iko versi percuma pelajar aparan motor di alawai peniaga menggunakan versi percuma trading view. Jadi mereka meminta saya untuk menggabungkan penunjuk supaya lebih mudah untuk mereka menggunakannya pada perdagangan. Jadi dan semua seperti Anda boleh melihat bahwa saya telah penunjuk ini digunakan pada karta yaitu 206 harga dan volume 164 volume penggayun dan harga penggayun. Jadi atas sebab menggunakan semua penunjuk ini pada karta tertentu ini adalah seperti Anda boleh memilih daripada penunjuk ini yang Anda mahu suka memanfaatkan untuk seperti sebenarnya pada dasarnya antarabangsa ini. Untuk pelajaran antarabangsa saya telah mengeluarkan langganan bulanan 135 dan untuk orang India adalah sesuatu yang sangat berbeza. Jadi ini adalah langganan bulanan dan Anda boleh katakan dalam langganan bulanan. Jadi tanpa berlengah lagi saya akan menyelami petunjuk. Apabila ia datang kepada penggayun harga, Anda mempunyai 3 pilihan untuk memilih daripada mana-mana sumber terbaik ke dalam perdagangan seperti Anda. Price oscillator 201 berwarna hijau bermakna pasaran akan naik ke atas dan merah bermakna pasaran akan turun. Oke, jadi jika ada hijau bermakna harga akan naik, jika ada harga merah akan turun, dan begitu dengan kelantangan. Hijau bermakna terdapat aktiviti volume yang tinggi, merah bermakna terdapat kurang aktiviti isi padu secara perbandingan. Ini semua untuk intraday dalam masa 5 menit. Saya telah membangunkan sistem untuk berdagang. Saya berdagang saus yaitu tempat emas yang Anda boleh berdagang berdasarkannya. Anda boleh memohonnya pada Xiao serta USD USD dan sesetingkah orang Malaysia. Seperti mempunyai beberapa pelajar tertentu, beberapa pelajar yang menggunakannya TFCPO, yaitu indeks perumusan minyak sawit minyak, minta supaya Anda boleh menggunakannya seperti Anda. Perlu melihat ke dalam rangka masa yang berbeza jika Anda menggunakannya pada instrumen lain. Jadi untuk XUZ dan Euro 5 menit adalah lebih daripada cukup untuk berdagang, tetapi walaupun Anda ingin berdagang swing, Anda boleh menggunakan 15 menit, 1 jam, 3 jadi saya ada untuk beberapa pelajar pedagang profesional saya telah membuat versi yang lebih tinggi seperti itu, ialah ia datang kepada jangka masa yang lebih tinggi. Jadi saya membuat perkara itu juga. Jadi selepas menerangkan 2 perkara ini, saya akan menggali keluarnya supaya saya menyelami perkara yang ditawarkan oleh penunjuk lain. Jadi ya sangat mudah dan mudah. Basical versi Training Academy 206 ini ialah komis. Apa yang Anda boleh katakan ialah panggilan seperti gabungan atau sekali lagi singkat saya menukar warna pen saya mengapa tidak jadi biarkan ia akan memulakan ini. Jadi ini adalah sesuatu 198. Kemudian 202, kemudian 190.
6 dan pada masa akan datang saya akan menambah lebih banyak lagi, tetapi inilah yang kini tersedia di hadapan Anda. Jadi adalah mudah yang kita ada seperti apabila kita mempunyai garis hijau yang bermaksud itu adalah garis pengumpulan yang kita cari. Ujian pelarian perdagangan dan ujian tahap, dan kami mencari peluang membeli apabila ia datang ke zon utama juga kami sentiasa mencari penarikan balik pertama sama ada karya dan sama ada untuk membeli atau sama ada untuk kolan pendek. Ini adalah perkara mudah yang Anda boleh yang kami gunakan pencarian kekayaan adalah kawasan harga di mana terdapat kebarangkalian tinggi kais berputar di sekeliling, dan jika ia meningkat maka ia akan menguji di suatu tempat pada masa hadapan. Pada masa akan datang ia akan datang kembali dan mengujinya, dan kemudian kita boleh merancang untuk peluang membeli atau sama ada karya akan mengujinya. Kita boleh merancang untuk peluang bulan. Jadi kekayaan pada dasarnya bermakna ini oranye dalam garisan warna fuchsia ini yang pada asasnya bermaksud seperti ini akan bertindak sebagai sasaran sama ada untuk membeli atau sama ada untuk pendek. Jadi ya adalah semudah itu. Jadi dan di mana kita merancang perdagangan adalah kita merancang dagang berdasarkan garisan dan pengumpulan hijau ini dan garis gabungan garis merah jambu ini yang terdapat garis tebal yang merupakan penggajian. Jadi jika terdapat penggajian, maka kita akan mencari penarikan balik dan kemudian atau sama ada cara kita mencari pekahan pada ujian ia akan bertindak sebagai jatuh melalui ais dan sama ada melompat melintasi puncak. Jadi inilah fenomena biasa yang kita lihat, perhatikan, dan berdasarkan itu kami merancang dagangan kami. Jadi ya sangat mudah. Sekarang jika Anda bergelut dengan IT, jika Anda bergelut dengan permintaan dan penawaran seperti perhimpunan asas atau apa sahaja. Tetapi ramai orang mempunyai tata nama yang berbeza seperti setitik dan yaitu asas. Jadi jika Anda sedang bergelut dengan perkara ini, kerana perkara ini mempunyai tertentu dan dalam tempo masa ini Smart Medical Insight atau zon bekalan permintaan dan semua perkara seperti ini tidak berfungsi. Tetapi seperti apabila ia datang kepada zon permintaan dan bekalan, ia mungkin berkesan jika Anda mengikuti kaidah Wyckoff dan jika Anda mengikuti ajaran Richard D. Wyckoff. Tetapi jika Anda mengikuti mana-mana konsep lain selain daripada itu untuk menilai permintaan, kerana untuk menilai permintaan atau penawaran kami, Anda memerlukan dua ini. Itulah volume dan itu yang kedua ialah harga. Jadi apabila kita kaitkan perkara ini, maka kita mendapat ketidakseimbangan permintaan dan penawaran atau kajian permintaan dan penawaran. Kami menjalankan kajian permintaan dan penawaran dalam kajian ini bahwa kami merancang perdagangan dan beli atau jual kami. Jadi ya adalah semudah. Jika kita mendapat hijau, ada dua tertentu preben, satu bawah, satu lagi atas satu. Harga akan lebih bertindak balas terhadap yang ini. Kemudian selepas itu jika ada pembetulan yang mendalam, maka ia akan turun dan kemudian ia akan pergi. Jadi sekarang ramai pelajar saya yang lebih tua, seperti saya ke dalam rentetan, seperti sejak lebih daripada 15 tahun, lebih daripada 15 atau 17 tahun. Jadi sekarang saya melatih ramai orang di sekeliling. Saya tidak pernah menggunakan garis aliran dinamik jenis ini, tetapi pada mulanya saya menggunakan garis arah aliran statik dan sokongan dan rintangan statik. Tetapi kemudian sepanjang tempo masa saya telah berkembang dan saya telah membangunkan ini. Anda boleh katakan garis arah aliran dinamik supaya apabila kita bermain dengan garis arah aliran statik ia sentiasa perlu diselaraskan dari semasa ke semasa. Jadi itu menimbulkan masalah. Jadi itulah sebab saya telah menyesuaikan garis arah aliran dinamik dan berdasarkan garis arah aliran dinamik Anda boleh merancang dagangan Anda. Jadi sekali lagi ramai orang akan bertanya kami menggunakan mana-mana data bergerak atau ini dan itu. Saya jangan ikut yang itu kerana ini mudah. Kerana segala-galanya perlu mempunyai jenis representasi yang sama. Jadi jika Anda menganggapnya sebagai purata bergerak, tiada masalah. Perkara utama, intipati utama di sebalik perdagangan perkara ini adalah tahap pengumpulan pengedaran dan zon. Jika kita melihat penembusan atau seperti harga bergerak ke atas, maka kita mencapai sasaran ini. Kemudian harga akan datang, harga seperti umar kembali dan kemudian kami dapat jika kami mendapat magnetable ini saja. Anda mendapat penarikan balik dan kemudian kami mendapat pergerakan ke atas seperti sekitar. Jika Anda melihat ini sekitar 1420 mata, saya selalu pertimbangkan, saya selalu pengiraan berdasarkan mata, bukan pada pips atau perkara ini,
karena ia berbeza dari broker ke broker. Jadi saya harap Anda orang mungkin memahami perkara ini. Jadi ini adalah sesuatu yang saya biasa gunakan dan berdasarkan perkara ini, Anda boleh memanfaatkan perkara ini. Selain daripada perkara ini, saya ada hadiah dan jilid 164 versi. Dan jika Anda dapat melihat perkara ini adalah permintaan, maka ini adalah bekalan. Jadi saya akan menyelami perkara ini secara terperinci dalam sesi kemudian. Jadi setelah berkata demikian dan terima kasih banyak. Terima kasih banyak kerana menonton video ini dan terdapat banyak lagi video yang akan datang pada masa hadapan. Jadi saya sedang membangunkan perkara ini dan bagi orang yang telah mengambil percobaan mereka boleh memilih versi ini 206. Untuk kosnya, ia adalah semata-mata untuk pelajar antarabangsa, bukan untuk orang Asia dan India. Jadi ia akan menelan kos tarif sebelum. Oke, terima kasih banyak kerana menonton video ini.